الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala-galanya adalah kepunyaan Allah. Terima kasih yang berbahagia pengerusi majlis, yang bahagia guru saya Ustazah Ruhil selaku ketua rombongan yang membawa warga emas Bukit Belimbing pada hari ini, yang sangat dihormati lagi disayangi sahabat dan guru saya Ustazah Wan Rosliah daripada Besut, yang dikasihi para tetamu istimewa pada malam ini, iaitulah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana dengan izinnya saya diberi peluang untuk bersama pada hari ini. Sudah tentulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, sebelum saya memulakan yang diberikan tajuk Tazkirah Mukjizat Al-Quran, saya memohon ampun dan maaf terlebih dahulu. Saya bukanlah ahli untuk berbicara mengenainya. Mungkin kerana di hadapan saya, di belakang saya, di kiri dan kanan saya adalah guru-guru saya. Jadi dengan ini saya mohon izin daripada guru saya untuk berkongsi pengalaman kerana saya masih lagi belajar. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan doa dan iringan doa daripada para guru-guru saya di kiri kanan, di hadapan saya boleh kongsikan pengalaman saya mengenai Al-Quranul Karim, insya-Allah. Tapi sebelum itu, saya di dalam rumah yang penuh dengan keberkatan ini, iaitulah rumah Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak diri saya dan semua yang ada di dalam rumah ini, di dalam masjid yang mulia ini, marilah kita sama-sama berselawat memuji kekasih Allah Subhanahu wa taala, kerana bagindalah yang telah membawa kalamullah sebagai panduan kepada kita, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemukjizatan kalamnya Al-Quranul Karim dengan mempertemukan saya dengan saudara-saudara saya di daerah ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin kisah saya tidak ada ilmu. Sekali lagi saya maklumkan bahawa saya tidak ada ilmu, tetapi hanya ingin berkongsi pengalaman mengenai diri saya dengan Al-Quran. Semoga sedikit perkongsian ini dapat menambah
keyakinan kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Para ustaz, para ustazah, tolong tunjukkanlah dan ajarkanlah saya di dalam ilmu ini. Sekiranya saya ada tersalah nanti, perbetulkanlah. Saya akan menerimanya dengan selapang-lapangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin bermula dengan sejarah. Nama saya diberi, semoga kedua ibu ayah saya yang telah memberikan nama ini dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kuburnya sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan ayah-ayah, kepada ibu-ibu dan ayah-ayah saya di sini juga dilapangkan kubur mereka kerana kita duduk di dalam majlis ini pada malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan sepakat ibu dan ayah saya telah memberikan nama saya Nawiyah binti Abu. Pada mulanya saya tidak suka dengan nama ini kerana saya rasa nama ini pelik. Jarang sekali ada nama Nawiyah. Tapi kemudian saya sangat suka dengan nama ini kerana di sebalik nama ini ada maknanya yang tersirat, iaitu perempuan yang berniat. Dia berasal daripada nawaitu dan bila ditafsir menjadi nawiyah, perempuan yang berniat. Mudah-mudahan niat-niat saya yang baik-baik Allah Subhanahu wa taala redha dan perkenankan. Amin amin ya rabbal alamin. Nama saya sekali lagi Nawiyah binti Abu bin Ismail bin Ramli bin Abu Bakar. Setakat di situ saja saya dapat tahu. Itu pun adalah pesanan daripada guru saya. Sekurang-kurangnya kita kena tahulah 3 orang ke atas. Jadi diharap anak-anak cucu kita ke belakang ini janganlah nama atuk yang dekat pun tidak tahu. Maka hendaklah sering bertanya kepada cucu kita, siapa nama atuk? Takut nanti dia lupa dan tak ingat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran. Alhamdulillah, pengenalan diri saya setakat itu saja. Saya sudah berumah tangga dan setakat ini dikurniakan 3 cahaya mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon doa semua, mudah-mudahan saya telah mewakafkan ketiga-tiga anak saya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana anak saya nombor 1 dan nombor 2 habis sekolah biasa darjah 1 sampai darjah 6. Tetapi yang kecil yang sekarang berumur 12 tahun, saya berhentikan dia sekolah setakat darjah 2 dan saya hantar dia untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan dia untuk menghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dulu saya bekerja di sekolah. Saya juga seperti teacher Wan Roslia. Mungkin bidang kami berbeza. Kalau dulu saya baca Quran kerana ayah saya seorang imam di masjid. Dan dia sangat menekankan baca dan baca. Tetapi tak faham apa yang dibaca. Sehinggalah saya habis belajar pun tak faham apa yang saya baca. Dan sehinggalah saya menjadi ustazah di sebuah sekolah pun saya tak faham apa yang saya baca. Lama kelamaan, sebab saya suka ngaji walau tak faham. Macam itulah, ngaji. Rupa-rupanya bila saya dah berusia ini, saya mengkaji, rupa-rupanya Al-Quran itu walau kita tidak faham, kita kena baca. Kerana asalnya ia diturunkan adalah untuk dibaca, iaitu Iqra. Maka bacalah Al-Quran walau tak faham. Di samping itu bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan diberi faham. Begitulah yang berlaku kepada saya. Tahun 2007 saya mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan saya meninggalkan anak saya bersama suami dan ibu saya. Dengan izin suami, saya mohon restu beliau untuk mewakafkan diri saya terhadap Al-Quran. Seorang wanita tanpa izin suami, syurga isteri di tapak kaki suami. Ibu-ibu jangan lupa nak buat apa-apa minta izin suami. Wah, bangganya suami-suami. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saya telah pergi ke Kahirah pada tahun 2007 untuk mengambil sanad bacaan Al-Quran. Saya mengambil bacaan daripada guru saya, Syekh Nabil Muhammad bin Muhammad. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, disitulah bermula
keinginan yang sangat tinggi untuk faham Al-Quran. Disitulah juga saya melihat bagaimana masyarakat di suasana pada waktu itu. Di mana-mana saya pergi, mesti di tangan mereka, masyarakat di sana ada Al-Quran. Pemandu teksi tunggu penumpang baca Quran, naik atas bas pun baca Quran, pergi ke pasar duduk tunggu baca Quran. Jadi saya rasa Masya Allah, di negeri saya tidak ada suasana seperti ini. Lalu di situ saya berazam, ya Allah, izinkanlah agar aku dapat mewujudkan suasana Al-Quran di negeriku nanti. Alhamdulillah, saya pendekkan cerita. Boleh teruskan cerita ni? Boleh ke? Macam dah ngantuk je. Belum Alhamdulillah. Jadi saya kembali dengan doa restu seorang guru. Dia pesan kepada saya dan saya sangat pegang. Jadi guru ini martabat dia sangat tinggi. Guru ni martabatnya sangat tinggi. Kerana dalam doanya ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah hati guru. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar itu berkat. Walaupun guru itu hanya mengajar satu huruf, jagalah ia. Insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi guru saya berpesan, kata Syekh, Nawiyah, kamu balik ni bawalah yang baik-baik daripada sini, dan kamu Al-Quran akan membawa kamu ke mana saja, berjumpa dengan siapa saja. Mula-mula saya tak faham, tapi bila hari ke hari saya melalui keajaiban-keajaiban yang berlaku. Lalu bila saya balik, saya direzekikan, dipertemukan, kerana saya perlu bercerita sebab ini ada rentetan dengan guru saya, bagaimana Allah mempertemukan saya dengan ketua rombongan kita hari ini yang saya namakan beliau Al-Quran Bergerak. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan Ustazah Ruhil terus diberi kesihatan yang baik agar dapat terus menyebarkan kalam Allah di atas muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam keadaan saya belum memahami sepenuhnya akan Al-Quran secara harfiahnya, secara maknanya, setiap huruf, saya terus mendengar nasihat guru saya dan ditakdirkan Allah bila saya balik tahun 2007, saya dipertemukan dengan seorang yang menjadi orang nombor satu ketika dulu, menjadi orang nombor satu negara, iaitulah Permaisuri Siti Aisyah, mantan Sultan Isteri Selangor. Kenal ke? Isteri Sultan Selangor. Sekarang dah tak adalah. Jadi dari situ saya boleh mengatakan Al-Quranlah yang telah membawa saya kepada dia ini. Saya pergi ke rumahnya, saya ulang sikit cerita ni. Saya pergi ke rumahnya dengan pelbagai lapisan pintu dan saya ingat saya salah masuk rumah. Saya panggil rumah. Ustazah Wan kata bukan rumah istana. Dengan ada polis di depan menjaga, saya dibawa berlapis-lapis. Kenapa saya tak sampai-sampai? Rupa-rupanya bila saya dipertemukan, seolah-olah saya tidak percaya dan seolah-olah saya bermimpi. Saya cubit peha suami saya, dia terkejut dan dia cubit saya dan saya terkejut. Maka benarlah saya tidak bermimpi. Saya dipertemukan dengan orang ini, iaitu mantan Permaisuri Siti Aisyah. Jadi bermulalah di situ Al-Quran itu betapa perlu untuk dikaji. Saya teruskan perjalanan. Alhamdulillah, selepas itu saya membuka pusat pengajian Al-Quran yang saya namakan Tahsin Tilawah Bestari, iaitu nak cantikkan bacaan Al-Quran. Lalu ternyata ramainya orang yang datang kepada tahsin, berbagai-bagai keadaan. Ada yang boleh baca tapi tak boleh parking dengan betul. Ada yang boleh baca tapi tak boleh reverse dengan betul. Ada langgar bonggol, langgar lampu merah, semua ada. Dan ada yang langsung tak kenal huruf. Dan ada yang baca boleh merangkak-rangkak. Subhanallah. Jadi di situ saya buat kajian. Bagaimana perkara ini berlaku. Sehinggalah saya tanya kepada seorang demi seorang, kenapa Al-Quran ni tak lancar?
Agak-agak ustaz-ustaz dan ustazah boleh jawab ya. Kenapa Al-Quran kita tak boleh baca dengan lancar? Ini awam umumlah saya sebutkan. Rupa-rupanya kerana jarang dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini saya pergi kepada skop yang kecil melalui anak murid saya. Murid paling kecil sekarang 4 tahun, paling besar 80 tahun. Paling besar 80 tahun. Jadi maknanya di situ ada pelbagai peringkat. Jadi datang ke kelas seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Masa yang diberi hanya 1 jam. Tidak memungkinkan untuk belajar semua ilmu Al-Quran. Jadinya saya bagi penekanan kepada yang tak lancar. Saya tanya, kenapa tak lancar Quran? Saya tak baca ustazah sebab saya baca depan ustazah je, balik saya simpan. Dapat dah jawapan. Rupa-rupanya Quran ini memang hasil kajian saya mendapati Al-Quran ini tidak mungkin, tak carilah kaedah daripada mana, tidak akan jumpa. Kerana dia tidak ada kaedah. Kaedahnya adalah baca selalu. Orang lain tak boleh tolong. Diri sendiri kena baca, ulang dan ulang, ulang dan ulang, ulang dan ulang, ulang dan ulang. Begitulah. Barulah boleh lancar. Bila lancar baca, barulah boleh belajar tajwid. Tajwid tak payah belajar dulu mula-mula. Sekarang di mana-mana saya pergi, ramai yang sibuk nak belajar tajwid. Tajwid ni fardu kifayah hukumnya. Sebab Quran asalnya wajib dibaca. Kita lupa yang itu. Tak tahu hukum tajwid tak apa. Tak tahu nama-nama tajwid tak apa. Baca dulu. Bila dah lancar, baru masukkan hukum tajwid. Bila kita dah lancar, kita pandang aja Quran, satu ayat tu ada 30 perkara dalam kepala. Oh, mana nak parking, mana nak mula balik, nak start balik, oh mana nak berhenti, nafas sampai mana, apa maknanya ni, Allah kata apa, ini ayat apa, ini ayat rahmat ke, ini ayat azab ke. Bila dah lancar, kita akan khusyuk kerana 30 perkara akan jalan serentak. Mulut akan baca, mata akan pandang ke depan, fikiran akan fikir di depan, nak pergi mana, nafas dah nak habis, serentak. Jadi macam mana nak dapat itu semua kalau baca putus nafas? Boleh tak orang ada pula, ni katanya ustazah saya ni asma, tak boleh baca ayat panjang-panjang. Boleh sebenarnya, iaitulah berhenti di tempat-tempat yang dibenarkan berhenti. Parkinglah, jangan parking emergency selalu. Jadi bermulalah di situ, saya targetkan murid-murid saya wajib khatam 3 bulan 1 kali. Wajibkan pada diri sendiri tanpa guru, khatam sendiri. Kalau khatam dengan guru, lama. Jadi dia mesti serentak, berguru dan khatam baca sendiri. Khatam baca sendiri ni latihan untuk lancar. Semasa kita baca, ada masalah yang timbul, bila jumpa guru, bertanya. Masalah kita sekarang ni, selama saya pergi menjelajah ni, mendapati tak dibaca. Takut nak baca, takut berdosa, nanti salah, Allah marah. Bacalah, kerana itu adalah ibadah. Dengan syarat, carilah guru. Kat mana nak cari guru? Sahabat-sahabat yang mahir baca, di masjid-masjid, di surau-surau, di pusat-pusat pengajian. Jumpa guru seminggu sekali tak apa dah. Tapi Al-Quran kena hari-hari baca. Saya teruskan lagi kajian saya. Bila last khatam, masa kecil umur 13 tahun. Bila last khatam, masa kahwin dulu, lama dah tak khatam. Masa kahwin dulu buat majlis khatam. Itulah last khatam. Lepas tu tak ada bertalaki. Semoga di masjid ini akan ada talaki Al-Quran one to one, habiskan baca 30 juzuk dengan guru. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menemui Jibril untuk bertalaki Al-Quran. Kita berapa lama dah tak jumpa dengan guru? Alhamdulillah, pasti di sini tidak berlaku. Ini di tempat lain. Lama dah tak jumpa guru. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi balik ni nanti, mulai daripada malam ini kena target. Tapi saya memang, selepas itu saya meneruskan perjalanan. Saya membawa majlis khatam Al-Quran ke Mekah dan Madinah seramai 100 orang.
Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan tidak ada dana dan sebagainya, Allah izinkan kami rombongan 100 orang berkhatam di depan Kaabah. Alhamdulillah. Berkhatam di Madinah. Alhamdulillah. Banyak, kalau saya nak cerita tak habis sampai besok lah keajaiban khatam di Mekah dan Madinah. Kemudian saya meneruskan dari negeri ke negeri. Alhamdulillah, kami dah pergi jelajah ke Brunei, ke Aceh, yang tu di luar di Singapura, dan sebelum tu kami telah pun datang ke Terengganu dan Kelantan menemui Datuk Hajah Rogaya Sulong, Hajah Faridah Mat Saman. Itu kita nak berjumpa dengan ahli-ahli Al-Quran semasa hayat mereka masih ada. Saya cukup suka kepada qori yang bernama Datuk Ismail Hashim sebenarnya. Ada tak di zaman ini yang boleh meniru bacaannya? Tak ada. Jadi nak mungkin ada tapi tak sama. Jadi nak jumpa dia dah tak boleh dah. Jadi saya bawa rombongan khatam dengan Datuk Rogaya Sulong, khatam dengan Hajah Faridah Mat Saman. Jadi insya-Allah mungkin di kiri kanan saya, di hadapan, di belakang saya adalah ahli-ahli Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, seterusnya Allah telah mengizinkan saya bertemu dengan Ustazah Wan Rosliah yang dulunya adalah seorang teacher, guru bahasa Inggeris. Tetapi lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ilham kepada beliau untuk mendalami Al-Quran, dan sekarang ni subhanallah, beliau telah dapat menunjukkan kemahiran ilmunya di hadapan gurunya semasa gurunya masih ada, iaitu Nenek Ruhil. Ya Allah, kurniakan kesihatan yang baik kepada Ustazah Nenek. Semoga terus dapat melahirkan guru-guru Al-Quran harfiah yang mahir. Alhamdulillah. Saya belum khatam lagi dengan Nenek secara harfiahnya. Doakan semoga saya dapat khatam dengan beliau secepat yang mungkin. Saya telah berazam dan bercita-cita. Alhamdulillah. Dapatlah saya kongsikan pada hari ini makna secara harfiah. Alif Lam Mim, Allah lah yang telah mengetahui akan maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fi, zalika itu alkitab-kitab la tidak raiba ragu fihi, dalamnya huda, petunjuk, li bagi muttaqin, orang-orang yang takwa. Betul Nenek? Alhamdulillah. Bahkan boleh tahu kenapa B baris bawah, kerana dimasuki harfu jar di hadapannya, iaitu B. Allahumma salli ala Muhammad. Guru di kanan saya dah mendoakan saya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Belakang juga, alhamdulillah. Subhanallah, berkatnya masjid ini. Di kiri kanan saya, di belakang saya, semuanya adalah guru harfiah Al-Quran yang boleh menterjemahkan Al-Quran secara bil huruf. Kalau kita ngaji, baca terjemahan, ini adalah sebuah kitab yang tiada keraguan padanya. Tapi kalau yang tadi, zalika itu alkitab, kitab la tidak raiba ragu fihi, dalamnya li bagi muttaqin, orang-orang yang takwa. Bahkan kita tahu mana dia orang-orang yang, Masya Allah, insya Allah nanti kelas harfiah di sini akan dikendalikan oleh Ustazah Wan Rosliah. Boleh Tuan Imam? Mana Imam? Kena buka cepat-cepat kelas harfiah di masjid ini. Imam lebih mahir. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kongsi ya Tuan Imam. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya sangat kagum dengan Ustazah Wan Rosliah bila beliau datang ke majlis khatam yang dianjurkan oleh saya di Selangor. Kami di sana berkhatam setiap 3 bulan sekali, bergerak dari masjid ke masjid dan menghimpunkan seramai mungkin para tetamu. Alhamdulillah, di sini dengan idea yang dibawa pulang setelah beliau datang melawat ke Selangor, saya sangat terkejut apabila saya difahamkan di sini masjid ke masjid sebulan sekali khatam. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga Ustazah Wan Rosliah dan jamaah terus diberi kekuatan untuk terus menyebarkan Al-Quran. Peringkat permulaan tak apa, yang penting baca dulu. Baca. Kerana dengan bacalah kita akan lancar dan kita akan diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bila baca, kamu ni baca je, siapa yang membisik dalam hati? Kamu ni sampai bila nak baca kamu tak faham? Maka kita akan terfikir, ya Allah, aku kena belajar hukum. Lalu dah faham hukum, oh ya Allah, aku kena belajar harfiah. Allah tak suruh hafal. Waktu Al-Quran diturunkan tak suruh hafal, suruh baca. Tapi kalau hafal lebih baik.
insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terlalu banyak keajaiban-keajaiban Al-Quran, tetapi saya ingin kongsikan di sini satu. Apabila kita mula melangkah untuk kebaikan, maka akan seiring juga dengan dugaan. Maka bersabarlah di sana. Kita pulangkanlah sejarah penurunan Al-Quran, bagaimana baginda nak membawa Al-Quran, sehingga baginda dituduh gila oleh kaumnya pada waktu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baginda dikatakan membawa ajaran baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kepayahan itulah sebenarnya tarbiyah Allah untuk kita membawa Al-Quran. Sehinggalah sekarang tahsin dah ada 6 cawangan. Ada 6 cawangan itu, dia memerlukan kepada kepelbagaian. Lalu datanglah orang-orang untuk sama-sama membantu. Sehingga saya katakan kepada mereka, di tahsin ini tidak ada dunia, yang ada hanya akhirat. Kalau datang ke tahsin untuk bekerja atau berkhidmat, perbetulkanlah niat. Jadi alhamdulillah, dengan dorongan dan doa daripada nenek, tahsin terus berkembang sehingga sekarang menjadi 6 cawangan dan ada guru seramai lebih kurang 30 orang guru. Alhamdulillah, dan salah seorang gurunya adalah Qori Malaysia kita, iaitu Ustaz Wan Ainuddin Hilmi, yang membuat talaki untuk peserta muslimin. Sementara peserta muslimat dengan saya sendiri. Semoga insya-Allah apa yang saya sampaikan itu tadi dapat dijadikan sebagai satu motivasi untuk terus mendalami Al-Quran. Alhamdulillah, saya tanamkan kepada guru-guru ataupun orang-orang yang nak belajar Al-Quran, kena sekali dengan niat. Bila kita berniat untuk belajar Al-Quran, maka berniatlah untuk mengajarkannya kepada orang lain, supaya kita termasuk di dalam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Tapi saya ingin sebutkan di sini, bersabarlah dalam belajar Al-Quran. Kerana guru saya kata secara harfiahnya, boleh naik baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahu azim. Dan mintalah tolong dengan sabar dan solat. Kalau asal perkataannya, kata guru saya, kabirah tu besar, tapi di dalam ayat ini menunjukkan sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Apa dia yang sangat berat tu? Sabar dan solat. Wa innaha, ada nun sabtu di situ, ada hak dhamir balik kepada sabar dan solat. Susah melainkan orang yang khusyuk. Pasti ada cabaran, terutama dalam belajar ilmu Al-Quran. Kena sentiasa lawan. Bahawa yang datang itu adalah bisikan, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Kerana cabaran hari ini sangat tinggi. Kerana mereka sekarang tidak sama dengan zaman saya dibesarkan dulu. Sekarang di tangan mereka ada handphone, ada IT yang sangat sukar untuk dikawal. Maka hendaklah kita tanamkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita bahawasanya malaikat sentiasa memperhatikan setiap gerak langkah kita. Alhamdulillah, saya nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada Ustazah Wan Roslia kerana telah berjaya mengadakan majlis khatam Al-Quran sebulan sekali, bergerak dari masjid ke masjid, dan semoga bila setiap kali khatam ada kaedahnya tersendiri, dan diharap dalam masa yang sama dapat terus mendalami Al-Quran dan dapat diamalkan. Kerana Al-Quran ada beberapa rukun. Yang pertama dibaca. Yang pertama sekali dipelajari, kemudian dibaca, difahami dan diamalkan serta disampaikan. Semoga
apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga seluruh ahli keluarga dan keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kerana saya tak dapat untuk bersama dengan lebih masa lagi sebab kena balik dah. Mula-mula saya Ustazah Wan dah aturkan program sampai besok, tapi saya kena balik malam ni juga sebab saya kena ada di Shah Alam besok pagi dalam program yang sama seperti ini, insya-Allah. Jadi selagi mana mampu dengan izin suami, saya akan terus bergerak untuk menanam kerana pesan daripada guru saya, teruslah menanam di mana sahaja, mudah-mudahan berjumpa dengan tanah yang subur dan disitulah akan tumbuh benih. Saya baru balik daripada Johor dan saya terus ke sini. Alhamdulillah tadi dah masuk satu WhatsApp untuk saya terus ke Johor Bahru. Masya Allah, dah tumbuh 2. Saya tanam di 2 kawasan, iaitu di Pasir Gudang dan juga di Johor Bahru, Taman Sri Alam, dan kedua-duanya dah bersemai dah Nek, dan Alhamdulillah dah tumbuh, dan 3 menunggu hari untuk saya siram dan mudah-mudahan terus tumbuh menjadi buah dan menghasilkan buah yang ranum untuk dinikmati oleh semua, insya-Allah. Dan balik saya pada malam ini mohon doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk saya sampai dengan selamat ke rumah saya dan untuk terus menyebarkan Al-Quran, kerana maut tidak pernah memberitahu kepada kita bila kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon dan meminta pada malam ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah, terutama kepada ibu saya yang baru saja pulang ke rahmatullah dalam keadaan dia tidak sakit, dan saya yakin dia sedang menerima kiriman daripada saya dan dia sedang berehat di sana. Saya meninggalkan dia, dia tidak sakit dan dia koma 2 hari. Yang saya fikir adalah untuk mengumpulkan kami seluruh keluarga berkumpul, dan Alhamdulillah dengan izin Allah dia telah kembali ke rahmatullah dengan keadaan yang tenang. Dan bila kita niatkan Fatihah kita semua supaya ibu ayah kita semua yang berada di sini sedang menerima kiriman daripada kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya balik, izinkan saya berkongsi ayat motivasi dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah segala-galanya. Guru saya bagi tahu, kajilah ia, kerana semakin kita gali, dia akan keluar mutiara. Tanamkanlah kepada anak-anak kecil kita ini sentiasa mendengar ayat-ayat Quran. Surah Al-Baqarah 216, ayat motivasi.